warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasihi tuan pengurusi, tuan barisan imam, barisan bilal, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan perintah Allah yang sangat besar, iaitu salat berjemaah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW sendiri bersabda, berilah berita gembira kepada orang yang berulang-alik ke rumah Allah Ta'ala. Orang yang berulang-alik beribadat di rumah Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman, hanya saja orang yang memakmurkan rumah Allah, yang memakmurkan rumah Allah ini ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Dia menunaikan salat, dia tunaikan zakat, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala firman lagi, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka ni tergolong daripada kalangan orang-orang yang diberi hidayat, diberi petunjuk. Hadirin hadirat dirahmati Allah, hidayat petunjuk ni satu anugerah daripada Allah. Sebab itulah Allah sendiri Allah berfirman dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, kamu tak boleh nak bagi petunjuk kepada siapa yang kamu suka, kepada siapa yang kamu inginkan hidayat, tetapi yang bagi hidayat itu ialah Allah. Maka yakinlah tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah, kita yang duduk, yang datang ke masjid ini, yang sama-sama mengimarah ke rumah Allah ini, insya-Allah kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam membicarakan kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku ni umpama bintang, Nabi kata. Nabi bersabda, sahabat-sahabat aku ni umpama bintang, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana satu orang sahabat di kalangan sahabat aku yang kamu ikut, kamu duk jadikan contoh, ihtadaitum, kamu akan dapat petunjuk. Kamu akan dapat petunjuk. Jadi mudah-mudahan kita ceritakan lagi dan lagi, lepas silih berganti sahabat demi sahabat. Sebelum ni kita cerita tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu, sebelum tu lagi Sa'id bin Zaid. Ramai sahabat-sahabat yang masya-Allah, yang menjadi asbab, yang menjadi asbab hari ini kita dapat amalkan agama. Macam mana Nabi SAW didik para sahabat Nabi. Sehingga Nabi sendiri declare
Khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman tu zaman aku. Bila kata zaman Nabi tu, Nabi bersama siapa pada ketika itu? Dengan sahabat Nabi SAW. Summa yalunahu, kemudian setelah zaman aku, dan setelah itu, setelah daripada zaman aku lagi, zaman tabi'in dan zaman tabi'in itu antara sebaik-baik zaman yang Nabi SAW sendiri bagi tahu. Maka sebab itulah hadirin yang dirahmati Allah, ulama kita bagi tahu, la yusliha hadhil ummah illa ma aslaha awwaluha. Jadi umat ini tidak akan terislah, tidak akan diperbaiki, tidak akan, kita kata, berjaya, tidak akan jadi macam mana gemilang, melainkan mengikut kepada zaman yang telah gemilang dulu. Zaman yang gemilang ialah zaman Nabi dan sahabat. Zaman Nabi dan sahabat. 2/3 dunia, boleh dikatakan 2/3 dunia berada di bawah tapak kaki sahabat, di bawah tapak kaki Islam, maksudnya di bawah pemerintah Islam, zaman kegemilangan. Kenapa? Kerana ciri-ciri yang ada dalam diri sahabat, ketaatan yang dalam diri sahabat, kepribadian mereka, kerana mentaati Nabi dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hadirin hadirat dirahmati Allah, pada malam ni saya suka nak ceritakan satu orang sahabat lagi, sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Biasa kita dengar nama ni, hadis yang diriwayatkan oleh Salman. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Salman kerana beliau ini antara orang yang melazimi duduk bersama Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat yang banyak duduk dengan Nabi, banyaklah riwayat hadis, macam Abu Hurairah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri, Sayyidina Abu Bakar sendiri, ada juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi hadis-hadis ni dijaga oleh Allah Ta'ala. Orang yang bawa hadis Nabi ni bukan calang-calang. Maksudnya hadis ni Allah Ta'ala jaga supaya hadis ni tetap hadis yang mutawatir, tetap hadis sahih. Maksudnya tidak ada cacat cela dalam orang yang memegang periwayatan hadis. Biasa kita cerita kan, ada satu orang ni dia nak belajar hadis, tiba-tiba dia nampak orang yang nak mengajar hadis tadi, dia, kita kata apa, dia memperolok-olokkan seekor anjing. Dia baling satu bekas tu kosong, anjing tu pun kejar lah kan, tengok, ambil bekas dia kosong. Orang tu terus batalkan niat dia nak belajar hadis daripada syekh ni. Padahal dia syekh, tapi kenapa? Bukan kerana syekh ni buat dosa besar, tak, tapi kerana takut kalau belajar dengan syekh ni martabat hadis tadi jadi lemah. Sampai macam tu ulama kata, nak jaga pembawaan hadis ni. Macam itu juga lah Al-Quran kan, Allah jaga Al-Quran yang sama yang dibacakan oleh Nabi dan sahabat, itulah yang dibacakan, yang dibaca oleh kita mengikut riwayat-riwayat, riwayat Hafs, qiraat Asim kan, yang kita duk baca sekarang ni, masya-Allah. Jadi Allah jaga pembawaan ataupun Quran dan hadis. Nabi SAW beritahu, SAW bersabda apa, yang aku tinggalkan dua perkara saja, Al-Quran dan hadis, dan insya-Allah akan dijaga sehinggalah hari kiamat. Dan kitalah sebagai hamilul Quran, orang yang membaca Quran, yang kita kena jaga pembacaan Al-Quran. Jangan Quran tu hanya tinggal tulisan saja. Seperti mana hadis Nabi, sayati zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Akan datang satu zaman akhir nanti, yang mana Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan. Quran tak dibaca, orang Islam sendiri tak amalkan agama. Semoga Allah pelihara kita dan keturunan kita, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Salman Al-Farisi, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana wadi'an yadahu ala Salman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Salman, pernah bersabda kepada Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi ini, sambil tangan Nabi memegang Salman, sambil tangan Nabi tadi memegang diri Salman tadi. Lau kana al-imanu bithuraya latanawalahu rijalun min haula. Seandainya iman itu boleh didapati di bintang yang nama Suraya kan. Kalaulah iman ni, perkara iman ini boleh didapati itu dekat planet lain, latana, maka nescaya iman tadi akan didapati oleh lelaki ini. Nabi kata, maksudnya
perkara iman tadi akan juga diusahakan lelaki ni untuk sampai ke bintang tadi untuk dapatkan perkara iman tadi. Nak beritahu siapa dia Salman Al-Farisi ni? Satu orang pencari kebenaran. Ulama nukilkan di sini, as-sa'i wara' al-haqiqah al-bahithi 'anillah. Satu orang yang memburu ataupun satu orang yang mencari hakikat iman dan yang mencari tentang kebenaran, mencari pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kisah-kisah sebelum ni kan? Sebelum datangnya Nabi, ada beberapa orang yang mana Allah Taala pilih dia, sahabat-sahabat Nabi ni. Nabi belum datang lagi, tapi mereka Allah Taala dah letakkanlah hati dia, Allah dah ketuklah hati dia hidayat. Dia tengok keadaan kaum dia, tengok orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang di kalangan kaum dia yang menyembah berhala. Dia dah merasakan sesuatu yang aneh berlaku pada kalangan kaum dia. Kan? Maka orang macam ni lah yang ada keinginan Allah Ta'ala datangkan hidayat, Allah Ta'ala ambil dia, masukkan, maksudnya Allah pilih dia masuk Islam. Allahu Akbar. Hadirin hadirat dirahmati Allah, Salman Al-Farisi, satu orang pemburu, pencari kebenaran, satu orang yang mencari hakikat Islam. Salman Al-Farisi ni, dan Syekh yang nukilkan cerita ni bagi tahu, falnatruk li Salman nafsihi al-majala liyarwiya lana ahdath qissatihi. Marilah kita tinggalkan Salman ni, maksudnya kita biarkan Salman sendiri menceritakan kisah dia, macam mana dia, perjalanan kehidupan dia, sehinggalah dia masuk Islam. Hadirin hadirat dirahmati Allah, Salman pernah berkata, kuntu fatan farisiyan, aku ni satu orang lelaki yang lahir dari keturunan Farsi, min ahli Asbahan, daripada keluarga Asbahan, min qaryatin, yang mana daripada satu kampung yang dipanggil kampung Jayyan. Ada satu tempat dia daripada keturunan Farsi. Farsi ni bahasa Farsi. Ada beberapa negara yang memang macam kita tu Pakistan, Afghanistan, dia menggunakan bahasa Parsi. Di dalam pembelajaran kitab pun, sehingga sahabat saya ada satu orang belajar di Pakistan, dia kata memang dia ada satu mata pelajaran memang kena belajar bahasa Parsi. Orang yang mahir bahasa Parsi, dia akan mahir bahasa Arab, bahasa Urdu. Tu dia kan, Urdu kan yang kita tengok, wallahu alam lah, Hindustan tu, itu bahasa Urdu lah, tak silap saya lah kan. Kuch tu sedikit-sedikit, saya tahu sikit-sikit tu lah, kawan-kawan kan belajar. Kan, dil tu pagel, dil tu hati, pagel tu gila, tu lah kan, maksudnya itu bahasa Urdu. Yang orang-orang yang belajar bahasa Urdu dia faham lah kalau tengok cerita Hindustan tu. Kan, sampai menangis kadang-kadang tengok makcik saya sendiri tengok cerita Hindustan, tak faham pun menangis. Allah Allah. Orang faham lagi lah, wallahu alam kan. Jadi dia satu orang Farsi, Salman Farisi. Salman Al-Farisi juga adalah salah seorang yang mana menjadi pelopor ataupun menjadi satu orang yang dia punya pandangannya diterima ketika perang Khandaq. Perang Khandaq ni satu peperangan setelah peperangan Uhud, yang mana pada ketika itu orang puak-puak Quraisy nak memerangi orang-orang Madinah, sehingga kan mereka putus asa. Kenapa? Salman Al-Farisi ni mengemukakan satu pandangan untuk menggali parit di keliling Madinah. Bukan senang tu, parit yang besar parit dia di keliling Madinah, yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy putus asa untuk melawan orang Madinah. Allah, antara sebab ataupun pandangan daripada Salman Al-Farisi ini. Jadi beliau ini satu orang yang datang daripada kampung di satu orang yang datang daripada kampung yang bernama Jayyan, dan beliau ini bapanya iaitu satu orang ketua kampung, Duhqan Al-Qaryah, satu orang ketua penghulu kampung, kita tok penghulu kan. Dan dia ni satu orang orang yang lahir daripada keluarga yang ghina, keluarga yang ghani yang kaya, dan orang yang tinggi, level tinggi lah, kita kata orang yang mempunyai nasab yang tinggi. Dan dia berceritakan, wa kuntu ahabbu khalqillahi ilahi mundhu wulidtu thumma ma zala hubbuhu li yashtaddu wa yazdadu 'ala al-ayyami hatta habasani fil bait khasyatan 'alayya kama tuhbasul fatayat.
Diceritakan aku ni adalah satu orang yang paling disukai, dicintai oleh ayahku semenjak aku lahir. Cinta tak cintanya ayahku kepadaku sehingga kan ayahku tidak membenarkan aku untuk keluar dari rumah, duduklah rumah seolah-olah aku ni seperti anak perempuan, kata dia. Seperti mana ditahannya anak-anak perempuan. Orang belah-belah sana, India, belah-belah benua Hind ni, orang perempuan dia begitu jaga. Kan dia memang jaga sangatlah. Saya kan sahabat saya yang belajar-belajar, yang ada belajar kat sana, kata kau jangan suka-suka nak tengok perempuan sana, kena tembak nanti. Kena tembak. Tak boleh tengok anak dara dia, kena tembak. Jangan mandai-mandai. Kat sana tu kesan daripada orang Islam yang ada kat sana tu, sehingga orang-orang Hindu di sana sendiri pun, kalau ada orang Islam lalu, orang Hindu pun akan tutup muka, akan tutup, lindungkan diri dia, tak nak bagi orang lelaki tengok. Saya macam tu. Sampai keadaan dia. Dan begitulah apa yang berlaku, yang sama seperti ini. Kata dia, bapa aku ini menahan aku daripada keluar daripada rumah, takut supaya aku ni terjebak dengan perkara-perkara yang tak baik. Macam mana satu orang ayah menahan anak-anak perempuan, kata dia. Dan hadirin hadirat dirahmati Allah, pada ketika itu mereka ini beragama Majusi. Mereka ini beragama Majusi, dinun ya'budu ashabuhu nara aw syams. Satu agama yang menyembahlah orang dalam agama tadi akan matahari dan juga api. Dia sembah api dan matahari. Tapi antara satu keajaiban, ketika mana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpadam satu api yang disembah oleh orang Majusi. Api tadi memang tak pernah padam, 24 jam hidup. Bila lahirnya Nabi, antara mukjizat, antara Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada Nabi SAW, padam api tadi. Jadi apa kata Salman Al-Farisi, hatta ghadawtu qayyiman nari allati kunna na'buduha. Beliau ni satu, dan dia ni diperintahkan ayahnya untuk menjaga api tempat penyembahan orang-orang Majusi, dan api itu dinyalakan siang dan malam, fi lailin aw naharin. Allahu Akbar. Kan, ayahnya satu orang yang memang taat menyembah api tadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah, dia kata pada satu hari, aku telah mendapat peluang keluar dari rumah. Aku telah mendapat peluang keluar dari rumah. Maka aku telah berjalan sehingga aku telah bertemu satu gereja, tempat orang-orang Nasrani, orang Kristian. Marartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Dia kata aku telah mendengar suara mereka telah membaca ayat-ayat mereka lah. Maka aku menjadi minat, kata dia. Aku menjadi minat dengan agama Nasrani. Maka ayahku pada ketika itu, ayahku telah perintahkan aku, ya bunayya, wahai anakku, hari ini aku sibuk. Hari ini aku agak sibuk. Qad syughiltu anid dhai'ati bima tara. Maka kau pergilah jaga, fadhhab ilaiha wa tawalla al-yawma anni sya'naha. Kau pergilah jaga kebun keluarga kita ni, pergi jaga. Jaga kebun tu. Tu sebab pada ketika itu, ketika dia berjalan nak menuju ke kebun dia jumpa satu gereja, dan dia telah mendengar suara yang dialunkan dalam gereja tadi, sehingga dia terdengar, dia asyik dengan suara tadi, alunan ayat daripada gereja tadi, sehingga dia lupa untuk pergi ke kebun ayahnya. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah, nak jadi cerita, tatkala dia mendengar suara tadi, maka dia pun balik ke rumah. Dia dia dengar apa yang dibacakan oleh orang gereja ni. Maka dia pun beritahu, wallahi hadza khairun min alladhi nahnu alaihi. Dia kata kepada ayah dia, wahai ayah, aku dah jumpa agama yang lebih baik daripada agama kita yang kita anuti sekarang ni. Kan? Maka aku pun bertanya lagi, wahai ayahku, apakah pendapat kamu? Maka ayahnya pun berkata, janganlah kau, ayah dia kata, janganlah kau terpesong, janganlah kau terpesong dengan hanya mendengar ayat-ayat daripada gereja tadi. Sesungguhnya agama kita, agama nenek moyang kita ini, agama Majusi ini ialah agama yang sangat benar. Tidak ada agama yang lain. Maka dia pun masih tak puas hati, dia pun nak juga tahu kebenaran apa hakikat agama Nasrani ini. Maka dia pun pergi lagi ke gereja tadi, sehingga dia bertemu dengan paderi dia.
Dia bertanya, aina aslu hadzal din? Mana ni, apa asal mana agama ni? Mereka pun berkata fi biladis Syam. Agama ni berasal daripada negeri Syam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah, tengok orang yang memang Allah Ta'ala nak campakkan hidayat dalam diri dia, macam Nabi Ibrahim AS kita kata kan. Dia tengok bulan, dia kata bulan ni mungkin Tuhan. Esok timbul matahari ni mungkin Tuhan. Dia mencari, tengok satu persatu, merenung dan mencari. Jadi akhirnya Allah Ta'ala temukan dengan Islam, dengan agama yang hak. Begitulah ceritanya Salman Al-Farisi ni. Sampaikan dia telah buat keputusan nak pergi ke Syam. Padahal ayah dia satu orang yang menjaga dia, duduk dalam rumah. Dia cuba untuk larikan diri dia untuk pergi ke Syam. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah, sampailah satu masa dia kata, kalla wallahi inna dinahum la khairun min dinina. Katanya jangan, semuanya agama ni lah agama yang lebih baik daripada agama mereka, kan? Agama yang kita dan nenek moyang kita anuti. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dia kata dia hasrat dia mengatasi apa yang suasana yang dialami dia daripada ayah dia tadi yang menjaga dia. Dia pun kata tak, dia curi untuk pergi ke negeri Syam. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dia pun dapat satu peluang dan telah pergi ke negeri Syam. Maka tak kala sampai di sana, dia pun bertanya dengan orang di sana, man afdalur rajuli min ahli hadzal din? Siapakah orang yang terbaik, yang paling ahli dalam agama Nasrani ni? Maka mereka orang yang di Syam tadi pun sepakat kata ada satu orang, al-usqufu ra'il kanisati, satu orang yang memang ditinggikanlah di kalangan orang Nasrani. Dia ni memang selalu berada di satu tempat, di gereja dia. Maka aku pun pergi, dia ceritakan, aku pergi kepada dia dan aku pun tengok keadaan orang paderi ni yang memang bagus ni, nampak elok. Alzamaka wa akhdimaka wa ata'allama minka wa usalli ma'aka. Aku pun bersama berkhidmat dengan dia, aku belajar dengan dia, aku pun solat bersama dia. Agama Nasrani lah, dia tengah mencari. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bila dah lama duduk bersama dengan orang yang dikatakan orang yang paling tinggi lah, kita kata tahap imam lah, imam bagi orang Nasrani di situ, dia kata apa? Thumma ma labistu an araftu anna ar-rajula rajulu su'. Rupa-rupanya orang yang mereka ni orang Nasrani anggap imam terbaik, rupanya dia ni satu orang lelaki yang tak baik, orang yang buruk perangai dia. Setelah diteliti oleh Salman Al-Farisi, apa yang dibuat? Kana ya'muru atba'ahu bis-sadaqah wa yuraghibuhum bi thawabiha fa idza a'tawhu minha shay'an liyunfiqahu fi sabilillah iktanazahu li nafsihi wa lam yu'til fuqara wal masakin minhu syai'an. Apa pekerjaan paderi ni tadi yang dianggap bagus, imam Nasrani ni kan? Rupa-rupanya dia ni menyuruh orang bersedekah, kan? Memberi semangat dengan pahala bersedekah, kan? Rupa-rupanya dia telah ambil harta sedekah tadi, yang dikatakan sedekah tadi tu, dia telah simpan untuk diri dia, kumpul untuk diri dia, kan? Dia telah kira mencuri lah harta sedekah tadi, untuk gereja dia curi. Sehingga dalam riwayat mengatakan hatta jama'a sab'a qilal min adh-dhahab, sehingga dia telah kumpulkan 7 karung emas. Itu semua harta sedekah dia buat jadi hak milik dia. Allahu akbar. Maka fa'abghatuhu, aku rasa benci, bak marah sangat melihat keadaan tadi. Dia sebab dia duduk dengan dia khidmat dengan padri tadi, dia nampaklah perangai. Itu sebab Nabi sendiri bagi tahu antara kata-kata hikmah ulama bagi tahu, kita nak kenal satu orang, duduk dengan orang tadi, safar bersama orang tadi. Kita nak kenal satu orang, perangai dia, kita bersafarlah dengan satu orang, duduk bersama dia, berlazimi dia, baru kita akan nampak perangai dia. Orang yang bersafar, safar ni kan satu qita'atun minal azab. Antara safar ni satu perjalanan ialah sepotong daripada azab. Maksudnya apa? Bila kita berada dalam perjalanan, kita rasa tak selesa. Betul lah, kalau kita nak contoh, kita dah Negeri Sembilan nak pergi mana? Johor. Dalam perjalanan tu
as-safaru qit'atun minal azab, satu potong daripada azab. Kita nak makan pun yalah, kalau boleh kita nak bersandar, kita nak tenang-tenang, tapi kalau dalam kereta, dalam bas, tak selesa. Maka kat situlah akan timbul perangai-perangai yang pelik-pelik kan. Ni tak puas hati, ni tak puas hati, nak marah lah apa, kat situ baru kenal. Ada kata-kata hikmah daripada ulama kata apa? Nak kenal satu orang, bersahabatlah dia ketika safar, bersahabatlah, bersuhbahlah dengan dia. Duduk sama-sama dengan dia, baru kenal perangai dia. Macam ni lah, dia telah bersafar nak mencari satu perkara hak, rupanya berjumpa dengan satu orang paderi yang tak jujur. Baru kenal siapa paderi ni sebenarnya. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi ketika tu meninggal, sampailah satu ketika meninggal paderi tadi, imam tadi yang dikata imam orang Nasrani tadi meninggal. Maka ketika orang semua nak mendoakan kematian dia, kita kata kalau macam orang Islam kita mensolatilah, mereka ada mendoakan kematian. Berkatalah Salman Al-Farisi kepada orang-orang yang hadir itu, inna sahibakum kana rajula su'in. Dia ni satu orang yang tak baik. Orang duk ramai-ramai nak apa, meraihkan kematian dia, meraihkan maksudnya nak mendoakan dia, tak payahlah, tinggalkan niat tu. Dia ni satu orang lelaki yang tak baik. Min aina arafta dzalika? Orang bertanya, macam mana kamu tahu? Apa benda yang, macam mana, apa tanda buktinya? Ana adullukum ala kanzi. Mai sini aku tunjukkan simpanan dia. Mai sini aku tunjukkan simpanan dia. Memang ada tujuh karung emas yang penuh, yang mana karung tadi semuanya harta-harta yang dia bagi tahu pada orang supaya sedekah, infaklah kan, untuk agama kita. Rupanya dia telah ambil duit tadi, kan. Maka wallahi la nadfinuhu thumma salabuhu wa rajamuhu bil hijarah. Apa yang orang-orang yang datang tadi nak doakan, dia buat, dia kata apa? Kami takkan kebumikan dia, kan. Kemudian mereka telah ambil jenazah mayat paderi tadi, imam tadi, Nasrani tadi, salib dia, kan. Salib dia, rejam dia dengan batu. Macam tu je buat. Marah tak marah? Marah lah kan. Duit dia, duit yang dikumpulkan, niat yang baik, habis macam tu je. Kita dalam Islam, kalau dalam bab sedekah, kan, bab infak, apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan tu pasti dan pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala, kan. Sehingga Allah Ta'ala berkata, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak akan kamu mencapai satu kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Jangan kita persoalkan, mana dah perginya duit infak tadi, apa, betul ke ni budak. Itu sebab dalam Islam, sedekahlah kamu sehingga tangan kiri kamu tak mengetahui, kan, dalam satu riwayat. Maksudnya apa? Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Maksudnya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi kita niat infak ataupun sedekah ni, niat Allah terima. Hubungan orang tadi jujur tak jujur, itu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita yang contoh kita dah bayar zakat, rupanya orang tu songlap duit tu, zakat kita tu dah jalan, pahala tu dah sampai pada Allah Ta'ala. Cuma dia telah makan harta zakat, itu dia kena jawab dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, begitulah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tadi. Dia pun tanya dengan orang lain, macam mana ni, mana lagi aku nak belajar. Sehingga kan 2-3 orang dia jumpa paderi, beberapa orang Nasrani, imam-imam Nasrani. Dia belajar sampailah orang tu meninggal. Sampai orang tu kata pergi pada satu orang, belajar dengan dia. Dia belajar lagi sampai 2-3-4 orang Nasrani yang dia belajar. Kalau ikutkan, kalau dah belajar banyak tu dah tahap ustaz lah, kan, maulana lah dalam agama Nasrani, kan, kalau ikutkan. Tapi dia masih lagi ada keinginan nak belajar lagi. Maka sebab itulah dalam belajar, bila kita cuba untuk nak rasa kita tak pandai, maka Allah Ta'ala akan tambahkan lagi ilmu. Tapi bila kita rasa dah pandai, maka setakat itulah ilmu kita. Kan, bila kita belajar, kita niat saya masih tak tahu ni, masih nak belajar, maka makin lama makin Allah Ta'ala banyakkan ilmu kita. Tapi bila kita rasa cukuplah, maka rasa dah, ini dah memadai dah ilmu, maka sampai situ je lah tahap ilmu. Hadirin hadirat dirahmati Allah, sampailah terakhir satu orang yang Nasrani yang dia berkhidmat dengan dia, Salman Al-Farisi ni. Dia kata, berkatalah
Salman Al-Farisi. Pada ketika itu semua imam-imam yang dia belajar, semuanya dia belajar sampai imam tu sendiri meninggal dunia, mati. 2-3 orang. Sampailah yang terakhir, satu orang imam Nasrani yang terkenal juga, yang duduk di Umuriyah, Umuriyah ni satu tempat, ada satu tempat, nama tempat tu, ada belajar dengan orang imam tu pula, imam Nasrani di situ, sampai dia kata, sampailah menjelang matinya siapa, imam tadi, maka dia kata, innaka ta'lamu min amri ma ta'lamu, kamu tahu aku ni datang ni nak belajar, lepas kau mati mana lagi aku nak pergi, ada berapa orang guru aku belajar. Maka guru imam dia kata apa, pergilah kamu ya bunayya, wallahi ma'alamu anna hunaka ahda minan nas, sekarang ni aku tak tahu siapa lagi manusia ataupun satu orang yang lebih alim, yang berpegang pada agama kita ni, kata dia. Dia kata pergilah kamu ni telah sampai, sekarang ni telah sampai zaman yang mana akan keluar di bumi Arab satu orang Nabi. Jadi daripada ahli-ahli kitab, orang-orang yang ilmuwan, orang yang agamawan sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni dah tahu kedatangan Nabi. Dalam kitab-kitab mereka, Injil, mereka tahu ada cerita tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Kan? Maka begitulah juga Imam Nasrani ni bagi tahu pada Salman Al-Farisi, kamu pergilah ke negeri Arab, di sana nanti akan diutuskan satu Nabi dengan agama, dia akan membawa syariat Nabi Ibrahim. Kemudian dia akan berhijrah dari buminya kepada bumi yang ditumbuhi dengan pohon-pohon kurma. Maksudnya daripada Mekah berhijrah ke Madinah yang nak diceritakan di sini. Daripada Mekah nak hijrah ke Madinah. Walahu alamatun la takhfa, kata baginya ada beberapa tanda yang mana tak tersembunyi. Jadi imam tadi tu, Nasrani tu siap bagi tahu lagi. Antara tandanya, fahuwa yakulul hadiyah wala yakulus sadaqah, dia tak makan hadiah. Orang tadi, Nabi tadi tak makan hadiah. Nabi tadi dia memakan hadiah, tapi dia tidak makan sedekah. Maksudnya perkara-perkara yang berkaitan hadiah Nabi SAW terima, Nabi itu terima, dan perkara yang berkaitan sedekah Nabi itu dia tak terima. Dan di antara katifaihi, kedua bahunya, ada khatamun nubuwah, ada cop nubuwah, ada cop mohor nubuwah. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al, kalau kamu mampu jumpalah dengan dia. Jumpalah dengan dia. Kemudian sampailah ajal, kan? Imam Nasrani dalam riwayat ini mengatakan ada 4 atau 5 orang yang Salman Al-Farisi ni pergi, sehinggalah dia dapat wasiat yang terakhir ni agak lain. Semua wasiat-wasiat imam-imam yang dahulu berjumpa dengan imam Nasrani, tapi yang ni ikut syariat Ibrahim. Maka pada ketika tu berjalanlah siapa ni, Salman Al-Farisi, aku akan pergi berjumpa dengan Nabi tadi. Kan, berjumpa dengan Nabi tadi. Jadi tengah sedang berjalan tadi, dia jumpa dengan satu kabilah. Satu kabilah yang kabilah perniagaan, berdagang, yang mana dia nak berdagang di Arab. Nama kabilah tu kabilah Al-Kalb. Maka Salman Al-Farisi ni kata, kalau kamu mau, bawalah aku ni pergi ke negeri Arab bersama kamu, ikut kabilah tadi. Kan? Dan aku ada beberapa harta ni bawa sekali. Maka orang-orang kabilah tadi kata, tak apa, jom ikut, aku akan bawa kamu untuk sama-sama kita pergi ke negeri Arab tu. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah, rupa-rupanya di tengah perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditipu. Semua barang-barangnya dijual, dan dia sendiri dijadikan hamba. Tengok perjalanan satu orang yang nak mencari kebenaran sampai jadi hamba. Sampai jadi hamba. Faltahaqtu bi khidmatihi ghadaru bi wa ba'uni li rajulin minal yahud. Dan aku dijual daripada satu orang Yahudi, dan aku terpaksa berkhidmat kepada orang Yahudi tadi. Hamba, bila dah jadi hamba, kalau kita tengok cerita Piramli tu kan, jual hamba kelakar, ya kan, mahal, murah-murah, jual hamba. Kita habiskan sedikit lagi. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah, aku telah dijadikan hamba pada satu orang Yahudi tadi, sehinggalah sampai satu ketika pakcik aku berjumpa dengan aku dan telah membeli aku dan membebaskan aku.
Dan dia telah bawa aku ke negeri Yathrib di Madinah. Pada ketika itu Islam dah lama, Islam dah mula berkembang, dan ada sahabat-sahabat yang telah dan Nabi sendiri telah berhijrah ke Madinah. Maka pada ketika itu aku nampak di Madinah tadi ada pohon-pohon kurma, dan aku teringat kata Imam Nasrani dulu yang dia kata akan ada agama yang akan berpindah daripada Mekah ke Madinah, iaitu agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan pada ketika itu juga Nabi SAW telah berdakwah kepada kaum dia, kan, telah mula berdakwah kepada orang-orang Quraisy, orang Mekah dan orang Madinah. Sehinggalah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi masa itu aku masih lagi, aku tengah berkhidmat, tengah bekerja di kebun tuanku. Dia kata maksudnya dia masih lagi bekerja sebagai hamba. Maka dia telah mendengar, tuan dia telah bagi tahu, semoga Allah Ta'ala membunuh ataupun memerangi Bani Qailah, yang mana mereka telah berkumpul di Quba bersama dengan satu orang yang mengaku Nabi, iaitu sahabat dan Nabi sedang berkumpul pada ketika itu. Maka aku pun terkejut dengan perkataan tadi, kata Salman. Aku pun turun, dan aku pun turun telah tanya pada tuan dia tadi, kenapa, apa yang berlaku? Tuan dia kata, apa urusan kamu? Kamu kerja je, jangan sibuk tanya, kata dia. Maka pada malam hari dia pun cuba curi untuk berjumpa Nabi SAW. Sehinggalah singkat cerita di sini, dia dapat berjumpa Nabi, dan dia telah lihat beberapa rahsia yang telah dibagi tahu oleh Imam Nasrani dulu. Dia kata apa? Bila Nabi, satu orang telah bagi Nabi sedekah, Nabi tak makan. Tapi bila dia nampak ada orang bagi hadiah pada Nabi, Nabi ambil hadiah tadi berupa makanan, Nabi makan. Maka dia kata ini satu tanda. Dan pada satu ketika yang lain, tanda yang ketiga, dia nak lihat cuk mohon Nabi, kan, betul ke ni cuk mohon Nabi. Satu ketika Nabi pernah terselak bajunya. Maka aku pun datang beri salam pada Nabi. Aku ditengok keadaan, nak tengok badan Nabi. Nabi pun selak baju dia sampai bawah, nak tunjuk. Nabi macam tahu dah keinginan Salman Al-Farisi nak melihat cuk mohon Nabi. Maka Nabi SAW pun kata apa? Nabi SAW pun fa'al qarida'ahu an zahri. Nabi pun melabuhkan ridak dia, kain tadi, sehinggalah aku dapat lihat cuk mohon Nabi di antara dua bahu Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda, ma khabaruka, apa khabar kamu, apa cerita kamu? Maka aku telah ceritakan keadaan aku daripada awal aku mencari kebenaran, mencari agama yang hak. Maka Nabi SAW membagi tahu, Nabi SAW suka sarrahu ayasma'a ashabuhu minni. Nabi SAW pun nakkan aku ceritakan perkara tadi kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi memuji dia, fasalamun ala Salman Al-Farisi yauma qama yabhathu al-haq. Maka sejahteralah Salman Al-Farisi ni yang telah mencuba mencari kebenaran. Sejahteralah dia kerana telah mencari kebenaran dan beriman dengan sebenar-benar yang hak. Dan dia sejahteralah ke atasnya juga pada hari kematian dia dan hari dibangkitkan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah, itu panjang lebar cerita tentang siapa Salman Al-Farisi ni, daripada awalnya pencarian dia tentang agamanya Allah Ta'ala. Maka sebab itulah kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri supaya bagi tahu pada perintahkan kita ni untuk sentiasa baca ihdinas siratal mustaqim dalam suratul Fatihah tu, kan. Tak baca tak sah sembahyang kita. Kita tak baca perkataan tu tak sah sembahyang kita. Ihdinas siratal mustaqim, tak nak baca lah malam ni, tak sah. Sebab apa? Doa supaya kekal dalam hidayat Allah Ta'ala tu sangatlah penting. Itu sebab kita doa supaya Allah Ta'ala kekalkan kita dalam hidayat dalam Islam sehinggalah akhir hayat kita. Masya Allah. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah, kita minta pada Allah macam mana sahabat ini mencari kebenaran sehingga Allah Ta'ala istiqamahkan dia sehingga akhir hayat dia. Begitulah kita supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang istiqamah, istikhlas dalam Islam sehinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, sebelum ni yang pernah ada pertanyaan, kan, tentang orang-orang yang hidup di zaman sebelum Nabi SAW. Itu dipanggil Ahlul Fatrah. Haji tanya, kan, dia panggil Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni memang sepakat ulama, saya ambil dalam kitab Syarah Safinatun Najah, karangan Ustaz Muhadir Haji Jul ni, saya terbaca memang ada menceritakan tentang Ahlul Fatrah yang hidup di zaman di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Termasuklah ayah dan ibu Nabi SAW. Kan orang persoalkan mana dah masuk syurga ke, kan?
ayah Nabi, masa tu tak beriman dengan Nabi lagi. Maka sepakat ulama mengatakan mereka ni ialah ahli syurga, orang-orang yang duduk di zaman tu, yang tak dapat seruan. Maka sebab itulah ada beberapa orang yang memang Allah terima, kan? Allah Subhanahu wa taala terima alasan dia di akhirat, kan? Alasan dia, dan sehinggakan mereka ni dapat masuk syurga. Antaranya siapa? Orang-orang yang hidup di zaman tu. Kenapa mereka tak dapat seruan lagi? Seruan Islam tu tak ada ketika tu. Ulama begitu, Ahlul Fatrah ni hidup dia punya masa dia lebih kurang dalam 600 tahun. 600 tahun atau 500 tahun. Ketika tu memang tak ada Nabi. Nabi tak dihantar. Sehinggalah Nabi SAW diutus sekali di Mekah. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi SAW tu lebih kurang 500 ataupun 600 tahun. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang seperti ini, yang seperti Salman Al-Farisi, Sa'id bin Zaid yang kita sebutkan tadi, dia doakan anak dia, kan, supaya dapat hidayat masuk Islam. Walaupun dia pada ketika itu duduk di zaman fatrah, akhirnya Allah kabulkan doa dia masuk Islam. Maka sebab apa? Itu sebab pentingnya doa hidayat ni. Kita minta Allah kekalkan kita dalam hidayat. Sebab orang yang jaga sembahyang fardu, maka tu Allah beritahu, man aqamas salah faqad aqamad din wa man taraka salah faqad hadamad din. Orang yang dirikan solat, dia telah membangunkan agama, dia telah mengistiqamah, mendirikan agama. Tapi orang yang tinggalkan solat, dia telah runtuhkan agama. Sebab apa? Dia bakhil, kedekut, tak nak minta dengan Allah hidayat. Maka sebab itulah takut-takut tercabut hidayat daripada diri dia. Na'udzubillah min zalik. Maka sebab itulah dalam setengah antara kitab kabair saya pernah baca, antara dosa-dosa besar, antara maksiat yang besar ialah meninggalkan solat. Kita kata maksiat ni banyak. Bila maksiat ni ialah apa? Derhaka. Asi ni derhaka. Maksiat yang paling besar ialah meninggalkan solat. Semoga Allah pelihara kita, jadikan kita ni, keluarga kita ialah orang-orang yang mendirikan, menjaga solat. Sebab dalam Quran pun ada doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku, keluarga aku, keturunan aku orang-orang yang menjaga solat. Penting tak? Satu lagi perkataan yang biasa kita dengar, yang penting solat. Kan? Itu yang solat tu dekat asar, 10 minit nak asar baru solat, 10 minit nak maghrib baru solat. Na'udzubillah. Jadi perkataan yang kita kena targhib, bagi semangat pada anak kita, solat tu satu perkara yang penting. Jangan yang penting solat, yang penting solat juga, tapi solat kan kualiti. Kita nak kualiti. Mudah-mudahan Allah telah bagi taufik pada kita untuk amal dan sampaikan, insya-Allah. Ada apa-apa persoalan? Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ahbabna sahabata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asdaqal hubba wa a'maqahu. Fahabna yawmal faza'il akbar li ayyin minhum fa innaka ta'lamu anna ma ahbabnahum illa fika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.